Yang berhormat Puan Chong Eng, Bukit Mertajam. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mertajam di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang di-Pertua, pada tahun 2010 terdapat 10 pusat dialisis sektor awam, 27 pusat dialisis swasta dan 20 pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan di negeri Pulau Pinang. Di Malaysia pada tahun yang sama, terdapat 181 pusat dialisis sektor awam, 297 pusat dialisis swasta dan 140 pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Tan Sri Yang di-Pertua, bilangan pesakit yang menerima rawatan dialisis di semua sektor ke semua sektor telah meningkat pada setiap tahun. Pada tahun 2006, jumlah pesakit yang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara adalah seramai 14,946 orang. Daripada jumlah ini, 5,397 menjalani rawatan di pusat dialisis sektor awam, 4,901 di pusat dialisis swasta dan 4,648 di pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Pada tahun 2007, jumlah pesakit kegagalan buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara adalah seramai 17,367 orang. Daripada jumlah ini, 6,101 orang menjalani rawatan di pusat dialisis sektor awam, 6,038 di pusat dialisis swasta dan 5,228 di pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Pada tahun 2008, jumlah pesakit kegagalan buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara adalah seramai 19,221 orang. Daripada jumlah ini, 6,495 menjalani rawatan di pusat dialisis sektor awam, 6,970 di pusat dialisis swasta dan 5,756 di pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Pada tahun 2009, jumlah pesakit kegagalan buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara adalah seramai 21,543 orang. Daripada jumlah ini, 7,103 menjalani rawatan di pusat dialisis sektor awam, 8,356 di pusat dialisis swasta dan 6,084 orang di pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Pada tahun 2010 pula, jumlah pesakit kegagalan buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara adalah seramai 23,420 orang. Daripada jumlah ini, 7,115 orang menjalani rawatan di pusat dialisis sektor awam, 9,813 orang di pusat dialisis swasta dan 6,492 orang di pusat dialisis pertubuhan bukan kerajaan. Sila, Bukit Mertajam. Itu yang di-Pertua, kita lihat bahawa pesakit buah pinggang yang memerlukan rawatan dialisis semakin meningkat. Setiap tahun lebih kurang 2,000 orang. Dan kita juga lihat bahawa mereka mendapat rawatan lebih ramai di swasta dan juga NGO. Dialisis, pusat-pusat dialisis yang dijalankan oleh NGO. Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan dialisis tidak mencukupi di hospital-hospital awam. Ini yang pertama. Jadi macam mana kerajaan ingin menambahkan rawatan dialisis di hospital-hospital awam. Yang kedua, baru-baru ini pihak kementerian mengatakan bahawa banyak pusat dialisis yang dijalani oleh pihak NGO tidak memenuhi semua syarat-syarat tetapan kementerian dan menarahkan pusat-pusat ini kalau tidak boleh comply, dia perlu ditutup. Sekiranya dia ditutup, dia akan menyebabkan ramai lagi pesakit tidak dapat rawatan. Jadi saya ingin mendapat penjelasan atau keterangan dari kementerian, macam mana kementerian boleh membantu pusat-pusat NGO ini untuk comply dan bukan untuk tutupkan mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Mertajam di atas soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Bukit Mertajam, sebenarnya kerajaan
mempunyai perancangan untuk menambah jumlah mesin hemodialisis dan menaik taraf ruang untuk rawatan hemodialisis bagi hospital-hospital kerajaan di negara kita. Dan untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Bukit Mertajam, antara bantuan-bantuan yang diberikan kepada pusat dialisis NGO oleh kerajaan adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah dari bentuk grant, capital grant yang diberikan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Bukit Mertajam, semenjak tahun 2001, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan bantuan capital grant kepada pusat NGO bagi pembelian mesin hemodialisis dan juga peralatan perubatan. Bantuan capital grant adalah bantuan yang diberikan untuk penubuhan pusat dialisis NGO yang baru dengan had maksimum pembelian 10 buah mesin dialisis, di mana kementerian akan memberikan bantuan maksimum sebanyak 338,500 yang merupakan 50% daripada jumlah harga pembelian 10 mesin dialisis dan peralatan-peralatan lain kepada pusat dialisis NGO yang baru. Peruntukan ini juga diberikan untuk menggantikan mesin-mesin dialisis dan lain-lain peralatan perubatan yang perlu diganti, Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, sejak tempoh 2001 hinggalah ke 2010, sebanyak 89 NGO yang telah dibantu dengan grant, capital grant, pemberian capital grant sebanyak 20.151.892.28 sen. Bukan itu sahaja, Yang Berhormat, malah kerajaan telah membantu dari segi bantuan subsidi rawatan hemodialisis kepada pihak-pihak NGO ini, khusus kepada pesakit-pesakit yang kurang mampu, iaitu dari sejak 2001 kerajaan telah memberikan bantuan subsidi sebanyak kepada seramai 3.346 pesakit yang mendapat rawatan di pusat-pusat NGO ini, bersamaan dengan 58 NGO dan 113 pusat dialisis, yang membawa jumlah keseluruhannya selama tempoh 10 tahun sebanyak 171.102.381.000, Yang Berhormat. Dan baru-baru ini kerajaan semenjak bulan April 2009, kerajaan telah mula memberikan bantuan suntikan erythropoietin kepada pesakit-pesakit yang berkenaan di pusat-pusat hemodialisis NGO sebanyak RM30 untuk setiap suntikan. Untuk menjawab kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat, khusus kepada bantuan kerajaan kepada pusat-pusat dialisis ini, kita memang mengakui, Yang Berhormat, dan sentiasa menjadikan keselamatan pesakit sebagai keutamaan kepada kementerian. Oleh daripada itulah, untuk pengetahuan Yang Berhormat, sebenarnya kita telah mendapat beberapa laporan mengenai pusat hemodialisis yang tidak memenuhi beberapa aspek ataupun beberapa perkara yang memang kita sering tekankan. Secara dasarnya, Yang Berhormat, Kementerian Kesihatan tidak pernah berhasrat untuk menutup mana-mana pusat hemodialisis swasta yang sedang beroperasi, kerana kita menyedari penutupan ini boleh menyebabkan kesusahan kepada para pesakit. Oleh daripada itulah, Yang Berhormat, Kementerian Kesihatan telah untuk pengetahuan Yang Berhormat, kita mengambil langkah di mana kementerian memberikan nasihat dan mengeluarkan arahan kepada mana-mana pusat hemodialisis sekiranya perkara yang boleh menjejaskan kualiti rawatan dan jagaan pesakit itu berlaku di pusat-pusat hemodialisis itu. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, semasa memproses permohonan, terutama sekali untuk pusat-pusat hemodialisis yang baru, kita memberi fokus kepada kemampuan pemohon untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan hemodialisis, termasuklah keperluan infrastruktur dan juga peralatan, dan yang paling penting adalah keperluan staf yang mempunyai kelayakan, pengalaman dan latihan dalam perawatan dialisis, serta status keuangan pusat-pusat tersebut yang bersesuaian.
Dan semasa proses pelaksanaan pula, kementerian akan menjalankan lawatan pemeriksaan bagi memastikan kemudahan serta perkhidmatan yang disediakan memenuhi keperluan yang ditetapkan. Dan pemohon juga diperlukan menyediakan polisi, rekod penyelenggaraan, rekod pesakit, analisa air dan sebagainya. Perkara ini penting yang berhormat kerana kita tidak berkompromi kepada aspek keselamatan. Tapi untuk pengetahuan yang berhormat ya, kita sehingga 6 Oktober 2011, Kementerian Kesihatan telah menerima 63 permohonan tarik balik, permohonan yang dikembalikan dan permohonan pelupusan perakuan kelulusan. Walau begitu yang berhormat, hanya 6, iaitu 3 pusat hemodialisis NGO dan 3 pusat hemodialisis swasta yang telah ditutup kerana tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan penutupan ini berlaku secara sukarela oleh pihak yang berkenaan setelah mendapat tempat yang sesuai untuk pesakit mendapat rawatan dialisis yang berterusan, selamat dan berkualiti seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih yang berhormat.